Al-Quran, Al-Quran, Al-Quran kebesaran Allah, putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah, fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saya Ismail. Jika kawan-kawan nak tahu, Ibn Rushdi telah dilahirkan di Cordoba pada tahun 510 Hijriah. Ismi Muaz. Kawan-kawan nak tahu tak kisah Ibn Rushdi? Bapa dan datuk Ibn Rushdi pernah menjadi qadi di Cordoba. Saya Muhaimin. Kawan-kawan nak tahu tak? Antara karya Al-Khawarizmi yang beliau hasilkan, Mufatih Al-Ulum. Saya Hafiz. Anda tahu tak? Ibn Rushdi telah meninggal pada 6 Rabiul Awal tahun 595 Hijrah. Saya Sa'ad. Al-Khawarizmi amat terkenal sebagai guru algebra di Eropah. Saya Tasni. Kawan-kawan nak tahu tak? Al-Khawarizmi merupakan saintis pertama yang melakar peta dunia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ustaz. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Kita bertemu kembali. Penonton di rumah, apa khabar semua? Adik-adik, makcik-makcik yang tak pergi pejabat tu, alhamdulillah kita bertemu kembali bersama adik-adik di sini dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Tulabi. Nah. Ya, seperti mana biasa kita akan menyambung pembacaan kita dalam surah Ali Imran pada hari ini insya-Allah pada ayat yang ke-77. Kita akan membacanya dahulu sebelum kita menafsirkannya. Siapa yang nak membacanya, angkat dua tangan. Nampaknya ketia Hafiz. Begitu seksi sekali. Silakan Hafiz untuk membacanya. Yang lain tolong semak. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Innal ladzina yashtaruna bi ahdillahi wa aymanihim thamanan qalila ulaika la khalaqa lahum fil akhirah wa la yukallimuhumullahu wa la yanzuru ilaihim yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa lahum adabun alim. Alhamdulillah, bacaan yang baik. Cuma dari sudut fasahahnya memang Ustaz pun daripada kecil dahulu sentiasa improvekan dan baiki bacaan dari semasa ke semasa. Ya, jangan dari sudut tajwid bagus, sebutan basic dah lepas, tapi dari sudut fasahah dan ketepatan mengikut lahjah Arab perlu kita perbaiki dari semasa ke semasa, ya. Itulah dia bacaan daripada adik-adik kita. Cuma Ustaz nak bagi tahu kat sini ketika mana kita menyebut Yaumal Qiyamah, sebut Yaumal Qiyamah. Jangan bertukar qaf dengan kaf. Ya, qaf di pangkal lidah, ya. Kaf ke atas sikit. Ya. Jadi oleh sebab itu jangan tertukar-tukar. Memang dia punya sebutan hampir-hampir dekat, jadinya qaf. Tetapi di baris bawah jangan terlampau tebal. Jangan Yaumal Qiyamah. Siap kepala sekali. Qiyamah kan. Ataupun Yaumal Qiyamah jadi kaf pula. Jadinya yang betulnya Yaumal Qiyamah semua. Yaumal Qiyamah. Alhamdulillah. Tullabi. Naam. Pada kali ini kita akan mengetahui serba sedikit kalau sebelum ini kita menceritakan tentang sikap Bani Israel, Yahudi, ahli kitab secara umum. Kali ini kita pilih beberapa sifat ahli kitab. Sebahagian daripada mereka tidak menunaikan amanah dan menepati janji. Itulah yang kita nak fokuskan pada hari ini. Tidak menunaikan amanah dan menepati janji. Okey. Mengikut satu kajian daripada penelitian di Amerika Syarikat dilakukan oleh NIMH, iaitu National Institute of Mental Health. Kesihatan mental kan. Apabila dibuat kajian daripada 38 orang, daripada 100 orang yang dibuat kajian, 38 daripada mereka dibohongi apabila bercakap. Maknanya lebih kurang 38% ketika mana seorang tu bercakap ataupun berkomunikasi, mereka akan berbohong, berdusta dan tidak bercakap benar sebanyak 38%. Dalam arti kata lain, Tullabi, 100 orang yang kita jumpa satu hari, dalam sebulan, sebenarnya dalam seminggu 100 orang yang kita jumpa, biasanya ada 38 orang yang berbohong. Dahsyat tak? Hampir separuh daripada manusia seolah-olahnya dalam seminggu
yang suka berbuat bohong. Rupanya suka berbuat bohong ni ada ancaman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Berdasarkan ayat yang kita baca tadi, bahkan Allah kata dekat dengan perangai ahli kitab yang tidak betul dan jahat itu. Nak tahu lanjutan ceritanya? Nah. Kita jangan ke mana-mana, terus setia bersama kami dan adik-adik. Tullabi. Nah. Dalam rancangan adik. Memahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah. Fahami kitab mulia yang Alhamdulillah, terima kasih kerana masih setia bersama kami dan adik-adik di sini. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Ya, kita akan sambung apa yang disebut sebagai sikap tidak amanah dan tidak menepati janji daripada Yahudi itu sendiri. Di samping terjemahan yang telah kita lihat tadi, kita lihat juga beberapa suluhan hadis daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyatakan beberapa ciri orang yang bercakap dusta dan tidak amanah ini dekat pada hari kiamat nanti Allah tidak akan berbicara dengan dia. Bukan sekadar tidak berbicara dengan dia dengan bicara yang lembut, bahkan bicara yang kasar. Hui, mat kau! Wah, bukanlah kata Allah boleh buat begitu. Kita tidak tahu bagaimanakah sifat dan perbuatan Allah. Tetapi tidak bercakap dengan cakapan ataupun perkataan yang lembut. Yang kedua, Allah langsung tidak pandang mereka. Kan? Dan yang ketiganya hadis sebut Allah tidak memandang dia dengan pandangan rahmat. Maknanya pandangan azab, pandangan kekejian dan seumpama dengannya. Siapakah golongan ini? Sahabat-sahabat bertanya dengan begitu pelik sekali. Golongan ini yang pertama, orang yang musbil. Orang yang apa? Musbil. Golongan kedua, orang yang melariskan barang dagangannya dengan berkata kotor ataupun dengan berkata sumpah yang palsu. Dan yang ketiga, orang yang mengungkit-ungkit pemberiannya. Okey, kita pergi kepada ketiga-tiga ini satu persatu. Yang pertama, tullabi. Nah. Iaitu orang yang musbil ni adalah orang yang bila kaki dia pakai jubah sebagai contoh ataupun dia pakai satu pakaian, dia riak. Dia nak menunjuk-nunjuk kehebatan, berlagak dengan pakaian dan fashionnya, dia melebihi buku lali. Maka ketika itu golongan ini dihina oleh Allah SWT, tidak dipandang, dia cakap dengan mereka dengan perkataan yang kasar sekali. Oleh sebab tu kita dibenarkan berpakaian, tetapi janganlah sampai berpakaian yang melebih-lebih daripada buku lali, tujuan pula untuk riak dan seumpama dengannya. Ya, tullabi. No. Yang keduanya, kita nak menyebut orang yang dia jual barang. Mari, mari, mari. Bandura, bandura. Itu dalam bahasa Arabnya. Ataupun tomato, tomato segar daripada ladang. Tengok-tengok segar-segar, tak ada yang busuk, baik-baik punya. Rupanya dekat bawah display tu busuk-busuk belaka. Dah nak dekat reject dah. Tapi dia kata baik-baik segar daripada ladang, baru petik semalam. Tullabi. Nah. Ini juga dipandang keji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu juga golongan yang ketiga yang Ustaz katakan tadi, dia mengungkit-ungkit pemberiannya. Katalah Ustaz memberi barang kepada Ismail, kepada orang penonton di rumah sana. Tiba-tiba Ustaz dah bagi, kata, kau ingat tak dulu aku pernah bagi kau? Ingat-ingatlah sikit jasa aku. Lain kali nak bagi-bagi je lah. Mana boleh nak ungkit-ungkit. Satu benda yang mengungkit ni adalah juga yang dilarang dan dikeji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara dua sifat tadi yang menunjukkan, salah satu daripada sifatnya adalah dia bersumpah dengan sumpah yang palsu. Oleh sebab tu adik-adik, jangan mudah sumpah. Mak wallahi demi Allah, saya tak buat. Rupanya buat pun. Sebab sifat-sifat orang yang suka bersumpah ni sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah, sikit-sikit sumpah. Dia adalah sifat-sifat orang yang tidak baik. Munafik, kadang-kadang ahli kitab yang selalu melakukan ketidakjujuran dalam perbuatan dan perlakuan seharian dia. Tasbih. Subhanallah. Ya. Tetapi adik-adik yang rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz nak tegaskan lagi dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, bahawa apabila seseorang itu bercakap baik, bercakap benar, tidak berdusta, maka dia akan membawa kepada kebaikan dan kebaikan itu membawa ke syurga. Dan maka setelah mana dia membiasakan diri dia dengan bercakap jujur dan baik, maka Allah akan catatkan dia sebagai seorang yang bercakap benar, jujur dan amanah. Sebaliknya, apabila seorang membiasakan diri dengan berdusta, sikit-sikit menipu, sikit-sikit cakap dengan mak, nak pergi sekolah rupanya tengok Ultraman. Tengok-tengok rupanya main Ben 10. Tengok-tengok pergi main gasing dengan kawan-kawan. Tengok-tengok main game, pergi cyber cafe. Mula-mula dia biasa kan. Dah lama-lama dah biasa kan.
perbuatan jahat itu Allah kata membawa kepada keburukan, keburukan membawa ke syurga ke neraka. Ke neraka Allah. Bila masuk ke neraka, dalam neraka Allah SWT, Allah juga sebabkan dia dah biasakan membuat perbuatan dusta, Allah catatkan terus di sisi Allah, di sisi malaikat. Dan dirinya betul-betul menjadi seorang yang pendusta. Susah nak baik daripada penyakit berdusta tersebut. Tullabi, Naam. takbir. Allahu Akbar. Takbir. Allahu Akbar. Tetapi dalam beberapa perkara, sebenarnya ada pengecualian supaya boleh berkata dusta dalam perkara-perkara yang Ustaz akan sebutkan tadi. Yang Ustaz akan sebutkan nanti. Kerana disebutkan dalam satu riwayat daripada Ibnu Kalsum, beliau tidak pernah mendengar Rasulullah SAW memberi kelonggaran untuk bercakap bohong ataupun dusta, melainkan dalam 3 perkara. Yang pertama ketika peperangan, yang kedua adalah untuk mendamaikan anggota masyarakat atau organisasi daripada bertelagah atau berbalah. Dan yang ketiga, untuk membaikkan hubungan suami isteri. Tullabi? Naam. Okey, Ustaz nak tunjukkan sesuatu kepada adik. Apa benda ni? Pen. Pen, okey. Okey, apa benda ni? Sebenarnya bukan pen. Dia adalah burung kakak tua. Percaya tak? Tak. Ustaz cakap betul. Percaya tak? Tak. Ya, memang salah. Jadinya tabiat menipu seperti itu walaupun terang-terangan. Dan ada orang sekarang ni bila dah datang bukti terang-terangan, cakap benda tu memang dah jelas menipu, dia tetap juga bersumpah dan dia tetap juga beria mempertahankan. Ini sifat di antara ahli kitab yang dikeji oleh Allah SWT. Dalam Quran Allah tak pandang dia, Allah tak bersihkan dia pada hari kiamat. Allah bercakap kasar dengan dia, tak nak pandang dia, menunjukkan benda ini dimurkai oleh siapa? Allah. Tasbih. Subhanallah. Tahmid. Alhamdulillah. Takbir. Allahu Akbar. Moga-moga kita dengar pula pesan Atuk selepas ini. Terus setia bersama kami dan adik-adik. Jangan ke mana-mana dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Fahami kitab mulia yang indah. Dalam Adik dan Al-Quran. Saran Allah putih cahaya petunjuk ilahi. Ayuhlah hayati hikmah kalamullah. Fahami Cucu Datuk. Dalam Apa khabar Adik semua? dan Al-Quran. Alhamdulillah, baik. Kita ucap Alhamdulillah. Kita terima kasih kepada Allah kerana Allah beri kita nikmat kesihatan. Betul tak? Betul. Sebab tu kita akan selalu kata Alhamdulillah. Okey. Dan kita masih lagi meneruskan siaran dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Terima kasih kepada Ustaz Azamri yang telah pun membaca ayat Quran. Masya Allah, cucu-cucu Atuk pun dah baca ayat Quran. Cuma Atuk nak sambung lagi. Cuma dalam ayat yang dibaca tadi mungkin cucu Atuk ke penonton tak perasan. Ada satu perkara penting yang Atuk nak sebut sini. Di mana dalam ayat tadi Allah sebut maknanya hak orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, di mana pada hari kiamat nanti Allah tak akan pandang mereka. Allah tak akan bercakap dengan mereka. Jadi cuba cucu tu faham ya. Kalau kita hari ni, kalau mak kita tak nak bercakap dengan kita, mak kita tak nak tengok muka kita, apa reti tu? Apa rasa cucu-cucu Atuk lah? Kalau mak kita tak nak pandang kita, cakap pun tak nak, panggil mak, dia buat dek aja. Apa yang cucu rasa agak lah? Sakit hati. Ya? Sakit hati? Bukan sedih hati. Maknanya bila Allah tak nak pandang, bila Allah tak nak cakap dengan dia, itu maknanya Allah benci. Betul tak? Betul. Kalau ayat ini mencerita orang kafir, orang Yahudi, orang Nasara, sebenarnya orang Islam pun ada. Ini Atuk nak pesan ni. Orang Islam pun ada yang Allah tak suka. Besok Allah tak nak pandang dan Allah tak nak lihat dia. Siapa dia? Cucu-cucu tahu tak siapa dia? Tak. Ini Atuk pesan ni. Dalam sebuah hadis Nabi kata apa? Qala Rasul salasatun la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah. 3 jenis manusia kata Allah. Akhirat besok Allah takkan pandang dia. Allah tak mau tengok muka dia. Allah tak mau bercakap dengan dia. Siapa dia? Yang pertama sekali kata Nabi, al-aquli walidayh. Anak-anak yang derhaka kepada kedua ibu bapaknya. Cucu-cucu tu. Jaga sikit. Kita ada mak tak? Ada. Ada ayah tak? Ada. Derhaka mereka tak? Tak. Kalau cucu tu derhaka kepada mak ayah, besok Tuhan tak ada pandang muka cucu tu ni. Ingat tak? Sebab tu kita jangan derhaka mak, jangan derhaka ayah. Sebab macam mana? Apa dia suruh kita kena
Buat. Apa yang dilarang? Jangan buat. Atau nak kata lain, atau nak pesan sesuatu ni, jangan kita buat sesuatu yang menyebabkan mak ayah marah pada kita. Itu namanya anak durhaka. Kalau kita durhaka besok, Allah tak nak tengok muka kita. Allah sedih tak? Sedih. Satu, ingat. Orang durhaka mak ayah, besok hari kiamat Allah benci orang ni. Allah tak nak pandang muka dia. Allah tak nak cakap dengan dia. Okey, ingat ya. Siapa dia? Orang yang durhaka. Satu. Yang kedua, apa dia? Yang kedua ialah Allah sebut dalam Nabi sebutlah hadis tadi. Yang pertama anak durhaka. Yang kedua siapa dia? Ad-dayyus. Itu dayyus apa dia? Dayyus. Itu bahasa Arab tu. Kadang orang Melayu sebut juga. Dayyus. Apa dia dayyus? Ada dengar tak? Ada. Tak dengar? Awak ni dayyus lah. Ada dengar tak? Itu bahasa Arab. Apa dia dayyus? Biasanya dayyus ini ya ditujukan khusus kepada suami. Cucu tu belum suami lagi. Ada isteri tak? Tak ada. Tak ada. Belum lagi lah. Ya? Dikhusus kepada suami yang ada isteri. Dibiarkan isteri dia bermesra dengan lelaki lain. Dia biar isteri dia apa dia nak buat. Dia biar isteri dia buka aurat. Dia biar isteri dia pakai baju tebing. Tahu tebing? Tebing depan tutup, belakang buka. Atas tutup, bawah buka. Bawah tutup, atas buka. Tebing lah tu. Maka suami ini nama suami yang dayus. Maka suami yang dayus ini, besok hari kiamat Allah tak pandang dia. Sedih tak? Sedih. Kita di rumah kita pun kalau mak tak pandang kita, ayah tak pandang kita, tanya apa tak bercakap, mak ke mana mak? Senyap. Sedih tak? Sedih. Kalau tak nak sedih, ingat besok bila cucu jadi suami, ada isteri, ingat isteri itu hak milik kita, betul tak? Jaga kehormatan dia, jangan bagi dia berkawan dengan lelaki lain, jangan. Okey, ingat? Dua. Yang ketiga siapa dia? Nabi kata, yang ketiga ialah al-mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatu birrijal. Nabi kata tu apa dia? Orang perempuan yang berlagak, berpakaian, bersikap macam seorang lelaki. Orang panggil apa? Tomboy. Bukan tomboy saja, tak tomboy pun. Ya, kadang-kadang hari ini orang perempuan yang menyerupai lelaki. Pakaiannya, cara bertindaknya, tingkah lakunya, macam-macam lah. Hanya ada orang perempuan pakai macam lelaki, orang lelaki pakai seluar, dia pakai seluar. Orang lelaki pakai t-shirt, dia pakai t-shirt. Kadang-kadang tak kenal atuk tengok ni lelaki ke perempuan. Tengok kok rosok baru tahu. Tengok rosok kenal dia perempuan. Macam mana dia kenal dia? Tengok depan tak kenal. Tengok belakang tak kenal. Tengok kok rosok baru kenal. Macam mana boleh kenal? Sebab sini tinggi. Baru kenal. Sampai macam itu. Maka itu dikatakan perempuan yang menyerupai lelaki. Kalau perempuan yang menyerupai lelaki itu salah. Kalau lelaki menyerupai perempuan? Lagi salah. Pakai kain batik. Pakai baju kebaya. Pakai celak, pakai bedak. Jadi, samalah juga. Samalah. Kalau perempuan menyerupai lelaki itu salah, lelaki menyerupai perempuan pun salah. Ada tak lelaki pakai baju kebaya? Ada tak? Ada. Tengok TV tak? Ada. Banyak, ramai. Maka ini namanya perempuan yang menyerupai lelaki dan lelaki yang menyerupai perempuan. Maka tiga jenis ini Nabi kata, besok hari kiamat Allah tak pandang mereka. Bukan orang kafir saja, bukan Yahudi saja. Jadi cucu tu nak tak besok kalau Allah tak pandang kita? Tak. Jangan cuba-cuba nak jadi perempuan. Jangan balik kan pakai baju kebaya belakang. Bersanggul kan, bertocang kan. Kadang-kadang orang lelaki pun tak dia pakai nak kata lelaki ke perempuan. Kadang atuk tengok dia naik motosikal. Ya. Nak kata lelaki rambut panjang. Nak kata perempuan tengok gosok tak ada apa. Itu menyerupai. Bila menyerupai salah tak? Salah. Maka sebab tu ingat ayat yang baca tadi Allah gambarkan orang Yahudi, orang Nasara, Allah takkan pandang mereka baik. Rupa-rupanya bukan Yahudi saja, orang Islam pun Allah takkan pandang. Tiga tadi ingat ya. Yang pertama siapa dia? Orang yang durhaka, mak dan ayah. Yang kedua suami yang dayus. Yang ketiga perempuan yang menyerupai lelaki atau lelaki yang menyerupai perempuan. Mudah-mudahan insya-Allah kita tahu berwaspadalah tiga sifat ini. Insya-Allah kita bertemu lagi di seri akan datang dalam rancangan Adik Dan Al-Quran. Untuk itu, masalamah. Wa ilal liqa.